Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for viewing. Thank you for tuning in. Saya mula awal sikit hari ni sebab angin macam kuat sikit. Saya masih di Kuching, tahu-tahulah Borneo ni. Ributnya lain macam sikit, anginnya sangat kuat. Jadi saya bimbang bila berlaku hujan ataupun ribut, reception akan tergendala. Okey, so terima kasih kerana jumpa lagi di FB Live hari ini. Nama saya Maya dan melalui siri Live Big Psychology, saya kongsi psikologi manusia yang asas, yang basic, yang berguna untuk kita jadikan kehidupan kita berimpak besar dan bermakna hingga ia memberi manfaat kepada ramai orang dan tidak putus walaupun satu ketika nanti kita sudah tiada di sini. Yang saya kongsikannya adalah berdasarkan konsep dan model asas dalam psikologi yang sudah dikaji oleh ahli psikologi selama bertahun-tahun lamanya, yang sudah established, dan saya cuba untuk gunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh kawan-kawan yang tak ada latar belakang psikologi. Okey. Jas. Hi Jas. Thank you Jas. Thank you beautiful. Hari ni hari Sabtu kan, buat dari rumah je lah. Pakai cap, pakai sweater je. Okey, kita recap sekejap. Jadi semalam kita bercakap tentang krisis kehidupan. Bahawa kita ahli psikologi, apa yang ustaz-ustazah kata ujian hidup tu, ahli psikologi kita katakan krisis. Krisis untuk mendapatkan peluang-peluang baru, peluang growth, peluang resilience, peluang-peluang rezeki, peluang pembangunan diri. Jadi semalam kita bercakap tentang nature kehidupan, bahawa ujian-ujian kehidupan kita ini dia ada dua perkara. Satunya kita kena faham life as a whole, the nature of life. Kerana hidup ini juga diciptakan ada pattern-pattern dan ada peringkat-peringkat dia. Kemudian hari ini saya akan cerita lebih dalam tentang the war yang berlaku dalam diri kita. Disebabkan kita perlu menangani, mengurus, menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Okey, semalam bila kita bercakap tentang the nature of life, kita bercakap tentang 5 krisis growth yang berlaku dalam kehidupan kita, yang berlaku di antara kita dan kehidupan kita, dan dia berlaku dalam bentuk-bentuk tertentu yang telah dikenal pasti oleh ahli psikologi. Biasanya ada banyak sebenarnya krisis ni kalau nak bercakap secara detail, tapi secara asasnya saya tak nak bercakap benda kompleks, sebab kita cerita benda asas saja, sebab takut nanti kawan-kawan tak berapa faham ataupun suka nak faham bila terlalu kompleks. Ahli psikologi dia bercakap tentang krisis kehidupan ni dalam bentuk psychosocial crisis. Itu yang paling famous lah, teori oleh Erikson, iaitu seorang developmental psychologist. Jadi Erikson ni kata, teori ni teori lama kawan-kawan, tapi sampai sekarang masih valid. Itu sebab kita panggil teori yang saintifik, dia valid walaupun berabad lamanya, berkurun lamanya, dia masih valid. Cuma mungkin in the future bila berlaku banyak perubahan dalam kehidupan kita, ia hanya perlu diubah suai, tapi basic konsep dia kekal, masih boleh diguna. Erikson kata masa kanak-kanak kita menghadapi krisis trust pada diri, trust pada keliling, dan kalau kita tak dapat kehidupan yang sihat pada masa itu, kita cenderung mempunyai masalah untuk mempercayai kehidupan, mempercayai suasana keliling, mempercayai keluarga dan mempercayai diri. Kemudian juga di zaman kanak-kanak kita belajar untuk percaya bahawa kita ini mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan. Kita panggil I can spirit ataupun saya boleh, spirit saya boleh. Itu dipanggil autonomi, self-autonomy. Kalau zaman kanak-kanak kita itu kurang konstruktif, kurang menyokong growth kita, kita mungkin akan mengalami sedikit doubt dalam diri kita, self-doubt. Maknanya kita tak yakin, kita tak rasa kita ni ada kebolehan, kita tak rasa kita ni mampu dalam banyak perkara. Kemudian di sekolah rendah, peringkat sekolah rendah, bila kita dah ada trust pada diri, trust pada keliling, kita ada percaya pada diri,
maka kanak-kanak yang begitu dia akan aktif sangat sebab dia akan explore kehidupan dia untuk mencari skill-skill baru. Maka bila dia dapat habit baru, skill baru, dia sangat excited dan dia mahu gunakan skill-skill baru ini untuk melihat impactnya dalam kehidupannya pada masa tu. Kita namakan ini adalah peringkat industri. Kita ada sense of industriousness dalam diri. Maksudnya, okay, I have the confidence, I have the trust in myself, and I trust the world is safe for me. Now I'm ready to explore the world. Jadi kanak-kanak yang macam ni dia serba boleh. Talent dia banyak sebab dia berani. Dia berani untuk explore talent-talent dia. Tapi kalau di sekolah rendah tu kita tak memberi environment yang menyokong kanak-kanak ni untuk grow, untuk explore, maka contohnya kalau kita gunakan cara mendidik yang berbentuk condemnation, putting down, marah-marah, um, uh, memberikan konflik-konflik perasaan pada anak-anak yang tidak perlu. Anak-anak itu dia tak berani nak explore, dia akan menjadi sangat pendiam, duduk tepi dinding, tak berani nak tunjulkan diri, tak berani nak mencuba itu, mencuba ini, dan ada kemungkinan dia akan mengalami inferiority complex. Kita panggil inferior. Inferior ni maksudnya pertama dia tak ada skill-skill dan habit-habit yang dia sepatutnya boleh kumpul pada masa ni. Keduanya bila itu berlaku, dia cenderung bila dia compare diri dengan kawan-kawan dia yang lain, kawan dia boleh buat macam-macam, dia tak dapat buat macam-macam, dia akan rasa inferiority complex. Dan ini sangat tidak sihat kalau kita bawa ke alam dewasa. Dan kita boleh bawa inferiority complex ni ke alam dewasa kalau kita tak resolve pada peringkat ni. Dan percayalah, seorang dewasa yang mempunyai banyak self-doubt, yang punya inferiority complex adalah seorang dewasa yang sangat sukar hidupnya nanti. Sebab apa? You imagine getting married with someone who has a lot of inferiority complex. You imagine working under someone who has a lot of inferiority complex. Jadi oleh kerana itu ahli psikologi kita sentiasa encourage semua kita untuk sedaya upaya memberikan environment, persekitaran rumah, persekitaran sekolah, persekitaran masyarakat yang menyokong, yang sihat, yang menyokong pembentukan karakter yang sihat dalam anak kita. Kemudian di usia remaja kita bercakap tentang krisis identiti. Okey, sekarang habit, skill semua dah ada, trust dah ada, percaya diri dah ada, kita nak pula identiti. Pada masa itu, identiti maknanya pilihan. Kita nak buat pilihan, corak pemikiran macam mana, style macam mana, personality yang macam mana, identiti, tulisan yang macam mana, pakaian yang macam mana, corak bercinta yang macam mana, hubungan yang macam mana, nak rapat ke atau jenis so-so ke, ataupun jenis yang mahu hanya keseorangan, buat sekerja sendiri-sendiri ke, agama yang macam mana, ataupun cara memahami agama yang macam mana, hubungan dengan ibu bapa yang macam mana. Itu semua adalah elemen-elemen identiti. Identiti ni elemen dia sangat luas, mencakupi hampir kesemua yang kita pilih untuk diri kita yang mempengaruhi kita memberi gambaran pada orang tentang diri kita. Kemudian bila kita dewasa, awal dewasa, kita dah mula berdikari, umur maybe late 20s or middle 20s sampai late 30s, ya. Kita panggil awal dewasa. Dekat situ krisis yang diberikan pada kita oleh pencipta ialah intimacy. Di situ kita belajar membina hubungan dan sustain, mengekalkan hubungan. Hubungan kat mana? Hubungan cinta, hubungan keluarga dengan pasangan, hubungan perkahwinan, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan adik-beradik, hubungan dengan rakan sekerja, hubungan dengan ahli masyarakat yang lain, hubungan dalam social circle. Jadi betapa pentingnya skill membina dan mengekalkan hubungan ni, ia mempengaruhi dan beri kesan kepada kehidupan yang lain. Contohnya career, leadership kita, cara kita mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita tidak memproses alam kehidupan awal dewasa dengan baik, kita mungkin boleh mengalami isolation. Isolation maksudnya keseorangan. Keseorangan sebab tak pandai nak sustain hubungan. Bekerja pun orang tak nak bekerja dengan kita, ataupun kita tak nak bekerja dengan orang. Kalau berkeluarga pun kita tidak pandai untuk membina hubungan keluarga yang rapat dengan ipaduai, dengan mak mertua, bapa mertua, dengan jiran-jiran.
Jadi crux isu di sini ialah bagaimana untuk menjadi ahli keluarga dan ahli masyarakat yang progresif, yang positif, yang optimistik. Dan isunya ialah krisis intimacy. Dan bila ianya kita tidak mempunyai sokongan yang baik pada peringkat ini atau kita tidak mengendalikan dengan baik, kita mempunyai masalah mengasingkan diri, isolation, lebih gemar bersendiri. Kemudian bila kita dah mencapai separuh daripada usia kita, umur 40, 45, sampai akhir 40 biasanya, kita mempunyai isu lain lagi. Isu ni lebih kompleks, iaitu isu generativity. Kalaulah usia-usia kita, peringkat usia kita sebelum ni ditangani dan diuruskan dengan baik, maka pada peringkat ini kita puas hati dengan pencapaian hidup. Financially, spiritually, keluarga, kawan-kawan, at least dari segi pencapaian kita mencapai visi dan misi kita, kita dah puas hati. Itu kita panggil generativity. Kita generates a lot of kebaikan. Sebab kita dah ada stable semuanya, maka sekarang kita nak berbakti, kita nak memberi. Itu maksudnya generativity. This is a time where we are giving out. Sebab kita dah cukup masa untuk mencari untuk diri. Sekarang kita dah berjaya, kita dah ada semua, kita nak memberi pula. Kerana nature manusia tu dia nak memberi, dia nak berkongsi. Human beings are social animals according to sociologists. Now, apa yang berlaku kalau ini tidak, kalau peringkat-peringkat usia sebelum ni tidak diurus dengan baik? Somehow maybe kita tidak begitu bertuah dalam beberapa segi. Maka kita akan mengalami sedikit crisis stagnation. Apa maksud stagnation? Stagnant. Ada gelas ceiling. Gelas ni kan, gelas ni ke atas kita. Patut gelas tu sebelah aja. Gelas ni ke atas kita. Kita tak boleh nak naik. Kita tak boleh nak maju ke depan, ke atas. Itu maksudnya stagnation. Why? Kerana banyak krisis-krisis sebelum ni yang kita tak settle. Kita tak boleh bina hubungan dengan orang. Maka macam mana kita nak naik pangkat kalau tak dapat bina hubungan dengan orang? Macam mana nak bisnes? Tak ada keyakinan diri, macam mana nak bisnes, macam mana nak naik pangkat, macam mana nak bina keluarga. Itu dipanggil stagnation. Bila krisis yang sebelum itu tidak diselesaikan, maka kita susah untuk climb up the ladder, kita susah untuk lebih maju dalam fasa kehidupan yang seterusnya. Dan last but not least, pada peringkat akhir kehidupan, masa tu kita dah ready to say, okay, ya Tuhanku, I'm ready for you. Kita dah ready untuk pass on to the other world, to the next journey, next phase of life. Kalau kita, kehidupan kita, peringkat-peringkat kehidupan kita sebelum ni, kita berjaya selesaikan dengan baik, resolve semua baggages, semua issues, maka biasanya pada peringkat ini, kita sudah merasa deep peace dalam diri, ataupun kita panggil integration. Dari segi vision, mission, dari segi spiritual, kita faham agama dengan cara yang we feel good about it. Kita tak ada konflik agama, kita tak ada konflik rumah tangga. Kalau ada pun, it is something yang manageable. Kita tak ada banyak konflik dengan orang, kita tak ada banyak masalah besar. Maka di sini kita mencapai puncak kepuasan hidup yang psikologis panggil integration. The integration of life, feeling life as so holistic, so wholesome, kehidupan yang sungguh lengkap dan penuh, fulfilling. Tapi kalau ada isu-isu lepas yang kita belum settle, yang kita belum selesaikan, kita mungkin akan mengalami despair. Despair tu maksudnya kesedihan. Pernah dengar perkataan seperti bitter old woman, bitter old man, itu despair. Despair pada peringkat akhir kehidupan ni ada kaitan dengan konflik-konflik yang berlaku sebelum ni yang kita tak resolve. Kita belum come to peace with it. Kita belum selesaikan. Maka ianya perlu diselesaikan. Di sinilah peranan psikologis. Di sinilah peranan psikoterapi. Di sinilah peranan terapi. Kalau kita jumpa terapis, sebenarnya kita jumpa terapis untuk bantu kita untuk melihat insights baru, idea-idea baru, strategi-strategi baru yang kita boleh guna untuk resolve semua konflik-konflik kita ni. Sebab apa? Bila konflik-konflik ni tak diproses, tak di-resolve, kita akan ada blocks. Itu yang kita panggil mental block, psychological block, emotional block, behavioral block, action block, macam-macam block. Blok-blok ini adalah sebenarnya jelmaan ataupun manifestation daripada krisis-krisis ataupun baggage-baggage yang kita tak selesaikan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita menempuhi ujian-ujian dalam kehidupan kita.
Dan krisis ni dia bersifat uniformity, dia uniform, semua orang mengalami krisis-krisis yang sama tapi dalam bentuk berbeza. Contohnya sesaat kanak-kanak, kita semua ada masalah dan ada isu masing-masing tapi bentuknya berbeza-beza. Remaja pun sama, semua orang ada cabaran tapi bentuk berbeza-beza. Alam perkahwinan, semua orang ada cabaran tapi bentuk berbeza-beza. Midlife crisis, ada orang masalah konflik dengan agama dia, tak puas hati dengan cara dia faham agama dia, jadi dia belajar dan belajar dan belajar agama. Setengah orang isunya ialah finance, jadi dia sibuk start semula kerja ataupun pilih kerja baru ataupun mula buat bisnes contohnya. Jadi kita semua mengalami krisis yang sama pada setiap peringkat tetapi corak-corak dan bentuk-bentuk berbeza, intensiti berbeza. Okey, oleh kerana kita semua dihadapkan atau kita semua terpaksa, sukarela, terpaksa menghadapi semua krisis-krisis kehidupan ni. Dan tidak ada seorang pun yang terkecuali. Tak kira lah macam mana kaya pun dia, macam mana successful pun dia, macam mana warak atau alim pun dia, pasti akan ada krisis-krisis ini yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Jadi yang kita, oleh kerana semua orang menghadapinya, yang penting sekarang ni adalah macam mana kita nak hadapi ni. Jadi oleh itu ada satu perkataan yang kita panggil penderitaan. Itu ramai orang kata, I menderita lah, I tengah suffer lah, I tengah seksa lah. Ini adalah kesan ataupun impak yang kita rasa oleh kerana kita perlu menghadapi krisis-krisis ini secara head on. Dan sangat penting untuk kita menghadapinya secara head on. Bila kita kata penderitaan ni luas maksud dia. Ia adalah penderitaan ni maksudnya sesuatu yang kita tak selesa sebab kita ni secara fitrah kita ada naluri, kita hanya nak yang selesa sahaja. Naluri kita cenderung untuk hanya meraihkan keselesaan, kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Kita nak yang tu. Naluri kita akan menolak kepayahan. Naluri kita tak suka pada siksaan. Jadi apa sahaja yang tidak menyebabkan kita rasa selesa, yang menyakitkan, no pleasure, it can be fear ataupun sesuatu yang menakutkan seperti hutang, death, ya, ataupun kesakitan, ataupun ia boleh jadi kesakitan perasaan seperti kehilangan, ataupun ia boleh jadi kesakitan fizikal seperti sakit, ataupun luka atau kemalangan, ataupun ia boleh jadi personal shortcomings, kekurangan-kekurangan peribadi yang memberi kesan berbentuk inferiority complex atau rendah diri kepada kita, rasa tak selesa dengan diri kita. Jadi biasanya secara lahiriah, secara fitrahnya, kita memang cenderung nak avoid. That's why kita semua, ramai daripada kita suka avoid masalah, kita suka put it aside. Ada banyak term, orang putih kata skeleton in the cupboard, kan, rangka jerangkung dalam almari. Itu adalah kecenderungan naluri kita. Kita memang kalau boleh, I don't want to face this, nak put it aside, sweep things under the carpet. Yes. Kalau kita sapu sampah, masukkanlah bawah kapet tu, tak payah buang dulu. Kita tak nak face it, kita tak nak hadapi. Itu adalah nature kita. Tapi sebenarnya menurut kajian-kajian psikologi, di situlah bermula masalah bila kita cuba avoid. Bila kita cuba avoid, kita cuba elakkan, maka sebenarnya masalah tu akan datang bertimpa-timpa lagi, lebih teruk lagi, lebih intens lagi. We call it more magnified. Kalau kita rasa takut, kita cuba tak fikir rasa takut tu, kita tak nak proses, ketakutan tu akan datang dan lebih berganda. Masalah dengan orang keliling, misalnya kata masalah dengan keluarga, kita tak selesaikan, kita tak urus, dia akan datang lebih lagi. Masalah-masalah yang sepatutnya perlu diurus dan kita tak urus. Masalah yang dalam our circle of control, tapi yang di mana peranan kita sangat penting untuk mengurusnya, tapi kita tak urus. Maka masalah itu akan datang more magnified. Tapi kalau masalah yang di luar kuasa kita, what is beyond our control, itu boleh difahami kerana kita tidak mempunyai peranan ataupun kuasa untuk menyelesaikannya. Jadi langkah pertama untuk kita mengurus penderitaan kita, langkah pertama untuk kita urus atau resolve
krisis kita, penderitaan kita yang kita alami dalam banyak stage kehidupan tadi ialah pertama sekali kita kena recognize, kita kena acknowledge, kita kena recognize, kita kena admit, kita kena akui bahawa yes, I'm having a crisis. Yes, there is something I need to do about this. Jadi bila kita dah akui, maka stage yang keduanya ialah okay, now kita kena faham apa yang sedang kita lalui. Sebab bila kita faham apa yang kita lalui, kita akan mempunyai satu idea baru. Kita akan mempunyai satu perspektif baru. Dia akan keluar idea, teng, teng, teng. Bila cara kita faham cabaran yang sedang kita hadapi itu berbeza, idea yang akan datang, yang akan bantu kita menyelesaikannya juga akan berbeza. Dan remember, bila kita menyelesaikan masalah dengan cara berbeza, kesannya juga berbeza. Itu sebab kalau kita pergi ke kursus-kursus business kan, dia kata if you different action will lead to different results. Different action will lead to different results. Jadi kalau cara A tak berjaya, kita cuba cara B. Mana tahu cara B itu berjaya. Tapi untuk membolehkan kita mencuba cara baru, perspektif kita itu mestilah perspektif yang baru. Perspektif yang berbeza. Cara memandang masalah dengan cara yang berbeza. Okey. Jadi untuk kita melihat cabaran kehidupan ataupun krisis kehidupan dengan cara yang berbeza, dengan cara yang lebih optimistik, dengan cara yang lebih hopeful, dengan cara yang lebih bermanfaat. Kita kena faham apa yang berlaku dalam diri kita apabila kita nak respon pada krisis-krisis yang berlaku dalam kehidupan kita tadi. Krisis dengan orang, krisis dalam perkahwinan, krisis dengan keluarga, krisis kat tempat kerja, krisis dengan masyarakat, krisis dengan diri. Kita nak kena faham apa yang berlaku dalam diri kita. Itu sebab dalam mana-mana agama pun, saya tahulah sikit sebanyak tentang agama-agama. Islam definitely kita tahu lebih sikit sebab itu agama saya. Tapi at the same time saya juga faham sikit-sikit tentang Christianity, tentang Buddhism, tentang Hinduism. Dan yang menariknya semua agama ini banyak menekankan tentang growth inside. Internal growth dalaman. Boleh tanya kawan-kawan yang faham agama masing-masing. Salah satu daripada similarity agama ialah kesemua agama ini menariknya menekankan growth dalaman, menekankan perjuangan dalaman. Dan semua agama ini mengakui bahawa di dalam diri kita ni ada banyak peperangan, di dalam diri kita ni ada banyak struggle, ada banyak war. Okay, and the biggest war bukanlah dengan orang. Peperangan yang sebenar bukanlah dengan orang. Peperangan yang sebenar ialah dalam diri kita. Jihad yang sebenar. Kalau kita selalu dengar ustazah bercakap, jihad yang sebenar ialah dalam diri kita. Dan oleh kerana itu semua agama memberi penekanan kepada dalaman diri. Semuanya banyak berkisah perjuangan dalam diri. Inner growth, muhasabah, reflection, peace, love. Dan satu lagi kebaikan memahami the struggle within ataupun peperangan dalam diri ataupun perjuangan dalam diri ini ialah kita kurang nak judge orang. Sebab apa? Bila kita faham peperangan yang berlaku, perjuangan yang berlaku dalam diri kita akan faham bahawa insan lain juga mengalami perjuangan yang sama. Jadi kita kurang nak guna kebijaksanaan kita, intelektual kita ni untuk condemn orang. Setiap kali ada orang melakukan kesilapan. Kadang-kadang kita semua cenderung melakukan itu, termasuklah diri saya. Kita tengok misal kata dalam harian Metro kan, ada orang-orang yang dibawa ke mahkamah yang didakwa kerana membunuh, mencuri, korupsi, merogol and so on. Dan kita akan cepat untuk berkata, jahatnya. Sebab kadang-kadang kita lupa hakikat bahawa orang-orang itu macam juga diri kita. Mereka semua menghadapi struggle inside, struggle within, struggle inside, internal struggle. Dan struggle ini, perang ini, perjuangan ini, konflik dalaman ini sangat kuat. Dan ia kadang-kala boleh menjadi sangat mencabar. Dan di situ kita tewas. Dan bila kita tewas tu, kita akan cenderung melakukan kesilapan. So-called kesilapan ataupun tindakan-tindakan yang tidak membantu kita dalam kehidupan dan juga tidak membantu orang lain. Baik, apa dia the struggle within atau perang dalam diri? Dalaman diri kita ada 3 elemen.
Ada 3 elemen. Ada 3 sisi diri yang cuba merebut keputusan kita, cuba merebut tindakan kita. Di sini saya guna konsep yang dibina oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ni seorang psychoanalytic psychologist. Freud ni walaupun ramai orang tak suka sebab teori dia ni kontroversial sikit. Ia teori lama dan agak kontroversial. Tapi saya dapati teori beliau ni menerangkan dengan tepat banyak masalah kehidupan yang sedang berlaku di dunia sekarang. Seperti sumbang mahram. Who can explain why it happens? Teori Freud ni sangat tepat menceritakan tentang mengapa berlaku sumbang mahram, rogol, addiction, abuse. Kalau kita faham teori Freud yang bercakap tentang 3 sisi diri atau 3 elemen diri yang sering berperang, dan yang kuat tu yang akan menang, dan yang kuat itulah yang akan mempengaruhi keputusan. Kita tak akan pelik dengan mengapa ini berlaku, mengapa ini berlaku, mengapa ini berlaku. Bahkan kita cuba, rather than judge, kita cuba untuk memahami. Rather than memberi hukuman, kita cuba faham mengapa jadi begini, mengapa jadi begitu, dan itu boleh membantu kita untuk membuat tindakan-tindakan yang lebih membantu. Okey, apakah dia 3 sisi itu? Pertama ialah id, ID. Sebutannya ialah id. ID-nya secara nature-nya atau secara fitrahnya adalah sisi diri kita yang cenderung kepada pleasure seeking. Naturally, kita semua ni cenderung pada pleasure seeking. Kita suka jalan mudah, jalan selesa. Kita tak suka kesukaran. Contohnya kalau nak makan, mana ada kita nak makan benda tak sedap? Kita mesti nak makan yang sedap-sedap je. Itu yang menyebabkan susahnya kita nak makan secara sihat. Kerana banyak makanan yang sihat ni dia tak berapa sedap. Kita tak suka kesukaran, kita tak suka rational. Tak best lah rational ni, banyak sekatan, banyak batasan. Kita tak suka kesusahan, kita tak suka kerumitan, kita tak suka kesukaran, kita tak suka keperitan, kita suka keseronokan, kenikmatan, pleasure seeking. Id ni, ID, ejaan dia ID, id ni juga dipanggil desire. Jadi id atau desire adalah sisi dalaman kita yang suka pleasure dan desire. The keyword is pleasure. Jadi secara lahiriahnya, kalaulah kita ni lahir dan tidak dididik dengan baik, ataupun kita tak go through didikan, katakanlah kita duduk dalam hutan sorang-sorang, maka banyak tindakan kita akan cenderung untuk fulfill the pleasure. Kita akan ikut lahiriah kita. Lahiriah yang ke arah pleasure, sebab pleasure ni sangat kuat. Sangat kuat pengaruh daripada kita. Kemudian kita ada satu lagi sisi diri yang bersifat ideal, yang sepatutnya, yang sebaiknya, yang paling rational, yang paling sempurna, iaitu kita panggil super ego. Super ego adalah sisi diri yang kontras, yang bertentangan, yang selalu berperang dengan id tadi, ID, yang selalu berperang dengan desire tadi. Super ego ini dibentuk oleh ideals atau kesempurnaan. Kesempurnaan atau ideals ini datang daripada mana? Satu, interpretation kita terhadap ajaran agama. Apa yang kita faham tentang ajaran agama? Apa yang kita faham tentang agama? Apa yang kita faham tentang apa yang God want us to do? Apa yang kita faham tentang morality? Apa yang kita faham tentang do's and don'ts? Apa yang kita faham tentang good or bad? Etika, disiplin, code of conduct, professional code of conduct, ethical code of conduct, morality. Itu semua adalah elemen-elemen super ego. Dan elemen ini peranannya ialah untuk mengawal tindakan kita, supaya ada balance, supaya kita tidak terlalu terikut-ikut dengan desire tadi. Jadi sisi super ego kita sentiasa menuntut kita memilih kesempurnaan. The key word is the good, the right, the correct, the ethical. What is the ethical way to do? What is the good way to do? What is the correct way to do this? What is the right way to do this? Itu keyword dia. Yang tadi, it tadi atau desire tadi, keyword dia lah what is the nice way? What is a pleasant way? What is a beautiful way? What is the easiest way? What is the least troublesome way? Okay. Jadi macam mana kita buat keputusan nak ikut
pleasure atau desire ke, which is the id, ataupun nak ikut super ego, which is the ethics, the morality. Kadang-kadang yang menang ialah id atau pleasure tadi, kadang-kadang yang menang ialah super ego ataupun ideals tadi. Siapa yang buat keputusan? Ada satu sisi diri kita yang buat keputusan, iaitu ego. Ego, ego. Ego ini adalah reality, sisi diri yang menjadi negotiator, sisi diri yang menjadi tukang perunding antara id dengan super ego, antara pleasure dengan the ideals. Dan ia membuat keputusan berdasarkan reality. Ego ni bagusnya dia dengar apa cakap desire, dia dengar apa cakap morality, reasoning, dan dia buat keputusan berdasarkan what is practical at that particular moment. Okay, jadi dalam kehidupan ini, id dengan super ego, pleasure dengan morality, agama, the ideal ni dia sentiasa bertarung. Itu sebabnya kita selalu rasa macam seolah ada konflik dalam diri kita. Saya akan bagi contoh-contoh konflik yang mudah-mudah. Sebab id dengan super ego ni sentiasa bertarung untuk memenangi ego tu tadi. Sekarang-kadang id menang, pleasure menang. Bila pleasure menang, disiplin kita terbang, rasional kita terbang. Kita akan ikut what gives us pleasure. Kadang-kadang insaf, super ego menang. Pergi tazkirah ke, kan balik rasa insaf, okay, super ego menang. Solat pawar waktu and so on. Jadi ego ni dia tidak tetap. Dia akan buat keputusan bergantung kepada yang mana yang lebih powerful pada masa tu, id atau super ego. Dan inilah yang mempengaruhi keputusan kita, habit kita, gaya kita, style kita, kecenderungan kita, gerak-geri kita, perlakuan kita, tindakan kita. Jadi semua keputusan kita, habit kita adalah hasil daripada negotiation. Ya, hasil daripada negotiation ego. Dan juga hasil pada pertarungan id ataupun pleasure tadi dengan super ego dalam merebut dan memenangi ego. Okey, kompleks kan? Sebenarnya manusia ni sangat kompleks. Ini baru satu teori. Kalau kita nak cerita konflik diri menggunakan teori-teori lain, contohnya teori kognitif, itu lagi satu sesi kena buat panjang. Agaknya berepisod-episod kena buat. Saya bagi yang simple dulu. Okey, saya bagi contoh ya. Bangun pagi. Sangat suka pada ramai orang di zaman moden ni. Saya di klinik saya ada banyak kes klien yang suka nak bangun pagi. Rupa-rupanya bangun pagi menjadi satu masalah dalam generasi sekarang. Oleh kerana itu kita dapati generasi sekarang dia tak macam generasi baby boomers zaman-zaman mak ayah kita dulu. Zaman-zaman dulu, zaman orang susah dulu. Mereka sangat berdisiplin. Dan mereka bangun awal. Tapi generasi kita sekarang, kita dapati ramai ada masalah bangun awal. Itu sebab ramai yang bila bekerja tak tahan lama. And if you talk about business, sekecil-kecil bisnes nasi lemak, kena bangun awal, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Jadi kalau tak dapat berdisiplin, memang tak dapat bisnes. Dan bangun pagi adalah salah satu daripada masalah ataupun cabaran generasi zaman sekarang. Dan contohnya kadang-kadang ya hujan, hari hujan pagi-pagi tu, badan pula letih, tidur lewat, maka pleasure menanglah, tarik selimut, tidur. Itu sebab solat subuh adalah solat yang paling susah. Sebab there is so much struggle. Dan kita pula cenderung untuk memilih pleasure. Pleasure means tidur lah, id yang menang ataupun desire tadi yang menang. Tapi kadang-kadang baru balik pada kursus motivasi, maka azam itu masih basah, maka super ego yang menang. Kita pun bangun pagi. Satu contoh lagi, kisah membawang. Kisah membawang. Sangat mudah untuk kita rasa cenderung membawang. Membawang ni seronok kan, kita boleh addicted. Kadang-kadang kita kalah lalu membawang. Contohnya kalau kita sedang melayari Facebook kan, pergi ke surat khabar pojok ataupun ruang-ruang pojok, memang seronok baca news-news yang menceritakan tentang kahwin cerai orang, masalah-masalah peribadi orang. Jadi sebab itu sangat pleasurable. Tapi kadang-kadang super ego tu menang lah. Ada rasa insaf sikit. Kita tiba-tiba kita cubit diri kita. Fokus pada kerja lah. Tak elok membawang yang negatif. Contohnya. Itu adalah bisikan-bisikan daripada super ego.
Okey, sekarang kita apply pula konsep yang sama ni, id, ego, super ego ni dalam kisah saat kita sedang menderita. Katakanlah kita kehilangan pekerjaan tiba-tiba. Contohnya dalam saat sekarang, COVID-19. Kita ada dua bentuk dialog dalam diri. Ada satu dialog, iaitu daripada id, yang akan berbisik bahawa alah, layan je lah perasaan tu. Sebab itu lebih mudah. Marah, kecewa, sedih, geram. Layan saja. Be free about it. Apa salah mencuri? Apa salah kita scam orang? Kita kan terdesak. Ataupun alah, tidur je lah. Kita kan tak sihat, tengah depressed ni. Itu adalah suara-suara bisikan daripada id. Sebab id ataupun pleasure, dia sentiasa mencari shortcut. Dia sentiasa mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Dan jalan pintas itu adalah jalan yang tidak susah. Tapi ada pula satu bisikan yang berkata pada kita, hey, you know, this is tough. Tapi Allah kan ada, kita kan ada kebijaksanaan, kita kan ada talent. Jangan buat dosa, Jo. Jangan langgar undang-undang, Jo. Jom kita buat something, kita business. Kita buat online business. Itu adalah suara daripada super ego. Dan ego akan mencari jalan tengah berdasarkan situasi ini. Ya. Okey, saya perlu pekerjaan. Apa yang saya suka buat, talent saya, kecenderungan saya, dan saya boleh buat dan ia tidak melanggar undang-undang. A negotiation between the two. Itu adalah keputusan yang dilakukan oleh ego kita. Agak panas kat luar ni sebenarnya. Tadi ribut, angin kuat, sekarang dah mula panas. Okay, jadi peranan sisi ego kita ni ialah ia menimbal, ia balance out, ia menyeimbangkan kecenderungan kita untuk mengikut pleasure ataupun hawa nafsu, kata ustaz-ustazah, dan juga apa yang sepatutnya kita buat, the ideal, the moral, the ethics. Okey, dan ego ni, satu yang baik pada ego kita ni ialah, ego kita ni dia tak statik, dia sangat dynamic. Dia semakin matang seiring dengan usia, seiring dengan pengalaman. Jadi keputusan-keputusan kita juga semakin matang seiring dengan usia dan pengalaman. Jadi ego ni banyak mainkan peranan dalam membuat adaptasi. Oleh kerana itu peranan pengalaman, pembelajaran, encouragement ataupun dorongan atau pengaruh suasana positif, pengaruh circle kita, siapa orang-orang di keliling kita, sangat penting untuk membantu ego kita membuat keputusan yang rasional dan sesuai, yang praktikal dalam setiap situasi. Saya nak share satu contoh sebenar. Masa ni saya berada di Germany. Saya masa tu tahun 2010. Saya pergi sana menemui, sambil berkursus, sambil belajar, saya menemui dua orang kawan baik. Katakanlah kawan baik A dan kawan baik B. Kawan baik A ni rupanya dah kahwin senyap-senyap dengan boyfriend dia. Jadi dia pun tidurlah bersama dengan boyfriend dia. Kawan B ni dan kawan A ni berpesan pada saya, Maya, don't tell kawan B bahawa I dah kahwin dengan boyfriend I. Sebab kawan B ni rapat dengan my family kat Malaysia, I tak mahu my family tahu. Okay, sebab I tak nak my family broken hearted. My parents punya expectation, dia nak I kahwin kat Malaysia besar-besaran, secara teratur, secara betul. Dia tak nak lah orang-orang kampung dengar anak dia ni kahwin kat luar negara, akad nikah hanya €1. 10 euro. Itu pesan kawan A. Jadi saya pegang pesanan kawan A. Jadi masa kat sana, kawan A ni tidur sebilik lah dengan boyfriend, which is actually suami. Dan kawan B ni tanyalah pada saya, Kak Maya, A dengan boyfriend dia tu dah kahwin ke? You tahu tak? Jadi saya serba salah. Kalau saya ikut it, alah bohong je lah. Itu kan lebih mudah. End of the story, right? End of the story. Tak payah cerita sangat. Ambil yang mudah aja. Jangan menimbulkan konflik dengan A. Tapi super ego saya berkata jangan bohong. Tak baik bohong. Kan kita belajar masa kecil-kecil kan. Jangan bohong. Tak boleh. Tapi sebaliknya ego saya membuat satu keputusan yang lebih praktikal. Saya berbohong kepada B. Saya kata,
um, saya tak tahu. Saya ambil jalan selamat. Entahlah, saya pun tak tahu. Ya, dan saya tak tahu. Kemudiannya selepas itu, B discover the truth bahawa A sebenarnya dah kahwin. Jadi dia rasa bersalah lah sebab dia dah banyak mengumpat kan. Dah banyak mengutuk member kat belakang ni kan. Yalah dia pun konflik juga kan. Jadi dia pun cakap dengan saya, kenapalah Kak Maya tahu tak A dah kahwin? Kata, sebenarnya saya tahu. Kenapa Kak Maya tak bagi tahu saya yang betul? Kak Maya tahu tak berdosa tau Kak Maya tak bagi tahu the truth. Dan B ni dia sangat principle centered. Jadi dia tak boleh terima jawapan saya pada dia tu. Saya kata apa dekat dia? B dengan A ni, mereka ni about 30 years younger than me. Saya kata macam ni lah, B. You dah tua-tua, besok you akan faham. Bila you dah reach 40 macam saya sekarang, masa tu saya 39. You reach age yang saya sekarang ni, you akan faham apa yang saya buat. Bahawa kadang-kadang kita terpaksa berbohong. Apabila kita berbohong itu lebih impact berbohong itu lebih banyak baiknya daripada buruknya. Maka kita terpaksa memilih keputusan itu. Dia tak boleh terima. B ni tak boleh terima. Mana boleh? What is wrong is wrong. What is wrong is wrong. Ini contoh benar lah. Ini contoh betul. Sekarang bila dah matang-matang macam ni, bila jumpa balik dekat Facebook kan, saya nampaklah B dah mula faham bahawa dalam kehidupan ni kadang-kadang life is not straightforward. Life is not straightforward. Bila kita buat satu keputusan, kita terpaksa membuat pelbagai penelitian dari segenap sisi. Sisi pleasure, it tadi, dan juga sisi super ego, dan mencari titik pertemuan. Kerana life kita ni dia bukan, kadang-kadang kita tak dapat nak terlalu ideal. Kita tak dapat nak terlalu ideal kerana dia bukan dunia yang perfect. Ini adalah dunia yang banyak cacat celah, banyak ketidaksempurnaan. Dan kita terpaksa menahan perasaan apabila kita terpaksa buat satu keputusan yang menyebabkan kita rasa bersalah. Macam keputusan saya tadi. Okey. Jadi sepatutnya kalau saya ikut super ego, saya tak boleh bohong lah. Tapi bila saya membuat keputusan, bila ego saya membuat keputusan, saya terpaksa memilih untuk membuat penyelesaian berdasarkan realiti. Berdasarkan realiti. Jadi sekarang, itu sajalah yang saya nak share hari ni. Dah panjang sangat. Itu pun dah I think about 41 minutes. Hanya satu konsep, id, ego, super ego, 41 minutes. Sekarang ni, siapa yang mempengaruhi ego dalam membuat keputusan? Ada faktor-faktor lain pula yang mempengaruhi ego kita. Sama dah nak ikut kata pleasure ataupun id, ataupun nak ikut kata super ego, ataupun iman atau morality tadi. Ada banyak lagi elemen-elemen psikologi manusia. Yang tu saya nak bincang lusa. Esok sesi bahasa Inggeris untuk topik hari ni. Kita panggil the power of choice. Tapi the power of choice ni, dia juga dipengaruhi oleh banyak elemen-elemen diri yang lain. Contohnya neuroticism, contohnya locus of control, contohnya conscientiousness. Ada banyak lagi sisi-sisi diri, ataupun the psychologist call it personality. Elemen-elemen personality, juga elemen-elemen thinking yang mempengaruhi the power of choice yang dilakukan oleh ego itu tadi. Okey, itulah hari ni. Hari ni saya bercakap express sikit macam kereta api ataupun macam jet lah saya rasa. Sebab apa? Sebab saya kejar sebab nak hujan tadi. Minta maaf lah ya kawan-kawan. Okey, Jaz, thank you so much Jaz. Siti Azura, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana, thank you so much Hana. Waalaikumsalam. I'm happy Hana that my FB live ni membantu Hana sedikit sebanyak. Fadilah Al-Hamadaniyah. Nanti akan ada dalam bentuk video kat YouTube. Tak ada, insya-Allah Puan Fadilah, saya usahakan. Paling simple saya akan cuba upload yang FB live sekarang ni. Saya dah jumpa cara dia untuk upload dekat YouTube. Cuma saya kena trim sikit lah sebab kadang-kadang tu ada tak berapa cantik, ada part
hujung ataupun part mula yang tak berapa licin, lancar tu saya nak kena cut sikit. Beri saya sedikit masa. InsyaAllah akan buat video juga dalam masa terdekat ni. Ada beberapa siri video pendek lah, video 5 minit. Video tak boleh lama kan, 1 minit, 2 minit, 3 minit macam tu. Waalaikumsalam Anis Aziz. Waalaikumsalam. Thank you so much for listening. Fadila, terlepas bahagian awal tak apa, nanti boleh tengok balik. Semua FB live saya ni akan ada di wall ini ya. Saya takkan buang insya-Allah. Mazidah, waalaikumsalam Mazidah. House business mudah-mudahan semakin cemerlang. Fakir Yasin, dah habis ke Prof? Yelah, dah habis lah untuk hari ni, 41 minutes dah. Kesian kalau lama sangat, nanti kawan-kawan lain mungkin sibuk, ada banyak urusan. Maklumlah hujung minggu kan, nak bermain dengan anak-anak, urusan keluarga, urusan rumah. Kita sambung lagi esok sesi bahasa Inggeris untuk topik yang sama, topik hari ni. Lusa saya sambung topik hari ni. Lusa lagi menarik, dia lagi dalam tentang diri manusia. Dan ianya adalah ilmu yang boleh saya kongsi kepada awam. Ia bukanlah ilmu yang orang kata hanya ahli psikologi saja yang patut tahu. Ilmu ni, konsep ni semua orang boleh belajar. Cuma bila kita bercakap tentang teknik-teknik, ada setengah teknik tu dia memerlukan training yang dalam. Itu yang kita terpaksalah simpan untuk ahli psikologi je. Tak dapat kita nak ajar public. Contohnya psikoterapi. Kena ajar psikoterapi, kena ajar dalam certification. Untuk dapat certification, dalam certification memang ada banyak foundation, ada banyak asas yang kita bagi. Sebab kita tak nak teknik-teknik itu disalahguna. Tapi kalau konsep-konsep simple yang semua orang boleh belajar, teknik-teknik simple yang semua orang boleh belajar, apa salahnya kita share kan? Mazidah, alhamdulillah sedikit ujian ya, sudah tentu ujian-ujian tu akan datang. Terutamanya sekarang pada peringkat usia kita ni, peringkat sama ada peringkat awal dewasa menuju ke arah midlife kan, di mana kita akan menghadapi banyak cabaran-cabaran dalam kerjaya, dalam bisnes. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya trust, have faith bahawa kita semua ada talent, ada potential, ada ability untuk mengurus cabaran-cabaran ini. Again, saya tak nak jadi ustazah, tapi susah kan kita nak kupas hidup dengan memisahkan dengan faith ni agak susah. Jadi tak dapat tidak, saya terpaksa share ni. Kan ustazah selalu cakap Tuhan itu tidak menguji kita dengan ujian yang kita tak dapat tempuhi. Dalam psikologi, basically this is true. This really makes sense. Sebab ego kita, dia akan sentiasa membuat keputusan berdasarkan apa resources yang kita ada. Come what may, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, our ego tadi, struktur ego kita tadi, sisi ego kita tadi akan sentiasa mencari penyesuaian dan penyelesaian. Dan ego ini dia ada banyak support system. Kita akan share nanti, lusa untuk sesi bahasa Malaysia, besok sesi bahasa Inggeris untuk topik hari ini. Okey, sekarang kucing dah nak hujan dah. Saya bercakap laju. Hari ni macam jet. Sebab nak kejar ni, sebab dah guruh dah dekat langit. Kalau kat dalam rumah, reception tak berapa elok. Jadi itu yang saya terpaksa buat dekat koridor, dekat beranda, dekat balcony. Okey, so terima kasih kerana sentiasa ada di wall ini, sentiasa mahu mendengar apa yang saya kongsikan. Saya menghargai kalau ada opinion, pandangan, walaupun ia bertentangan dengan apa yang saya share, it's okay. Sebab psikologi ni kita selalu progresif. Psikologi is a dynamic field, dia tak stick pada satu yang sama. Dia akan sentiasa berubah-ubah. Sebab apa? Kita sentiasa test and retest model-model, teori-teori yang kita ada sekarang ni, kita akan sentiasa test and retest. Itu sebab kita panggil kena research. Itulah peranan researcher. Peranan researcher ialah sentiasa menguji konsep-konsep, teori-teori, resipi-resipi psikologi ni. Sebab apa? Sebab masyarakat, human being sentiasa berubah. Generasi berubah.
Bila generasi berubah, research berubah. Macam sekarang ni pelajar-pelajar psikologi saya yang buat projek di bawah saya suruh dia buat projek yang berbentuk, yang mengkaji tentang the nature of human beings dalam kehidupan internet, dalam kehidupan social media. Jadi banyaklah mereka kaji kaitan social media dengan depression lah, dengan personality lah, dengan locus of control lah, dengan way of thinking lah, dengan buying decisions lah, purchasing decisions lah, business decisions lah, macam-macam. Tapi semuanya centered around online life. Okay, so itulah sahaja yang saya dapat kongsi hari ini. Dah 48 minit saya lepaskan kawan-kawan untuk hari ini. Maka sudi-sudikanlah menulis komen di ruangan komen. Tak kisahlah bila masa, insya-Allah saya akan cuba jawab. Dan terima kasih Puan Jamaliah sempat dengar sikit je. Tak apa, sibuk dengan cucu memang bagus. Hujung minggu ni kita spend untuk cucu, nanti boleh tonton semula, of course. Itulah kebaikan ada FB Live, sekarang ada YouTube. InsyaAllah nanti saya upload YouTube. Jadi thank you so much again, terima kasih. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok untuk sesi bahasa Inggeris. Bye. Have a nice weekend.